kita nak pergi kepada ni, adakah semua orang clear mengenai apa itu ligament sprain, muscle strain, dislocation, fracture? Okay, alright. So saya just nak di sebalik ni saya just, dia orang nampak kita punya ni? Nampak? Slide. Nampak tak saya punya model ni? Model You see? nampak. Nampak. Kena rendahkan Alright, sikit okay. kamera. Alright, ligament okay. Ada perbezaan Ini ialah muscle. Okay, ini lutut, ini model lutut Ini muscle. So basically quadricep ini muscle lah. Kita panggil muscle, selalu kita panggil strain. Dengan sprain ni perkataan yang digunakan menunjuk kepada muscle, kita panggil strain. Ini muscle, okay. Alright. Ligament ialah, model saya ni tak berapa ni, tapi dia ada banyak lah. Paling common kecederaan pada lutut ni ialah ligament kita panggil MCL, okay, LCL, okay. Ni MCL, LCL, ACL, PCL di dalam ni. Okay. Untuk membezakan ialah apa itu ligament, membezakan ligament dengan muscle function dia. Ligament ni dia bertindak sebagai penstabil sendi. That's why kalau tengok lutut ni Allah dah bagi cantik dah, dia ada anterior cruciate ligament di dalam anterior, posterior, medial dengan lateral, sebab dia nak stabilkan sendi tu. That's why apabila atlet berlaku kecederaan, salah satu saja ligament tu, dia boleh menyebabkan laxity dan menyebabkan ketidakstabilan kepada sendi tu. Dan atlet tu dia complaining of not comfortable lah. Tapi kalau setengah-setengah atlet yang mempunyai muscle, ada banyak cases saya tengok atlet-atlet bola sepak kan, dia mempunyai big muscle bulk, quadricep kan, strong quadricep and hamstring yang support dia punya kecederaan. So ramai yang masih lagi bermain dalam keadaan dia punya ACL mungkin dah putus partially kan. Ada banyak kita dengar kan, tapi still bermain sebabnya muscle dia support. But as the athlete goes ages macam semakin tua, dia akan start berlaku kemerosotan kepada strength of the muscle ni, dan slowly dia akan rasa laxity kepada lutut tu. Okay, itu antara perbezaan lah. Kita panggil kenapa itu ligament strain, ligament kecederaan pada ligament ni sangat mengganggu. Saya personally dah buat operation ACL. Okay, saya buat pada masa tu umur saya 25. Okay. So masa tu saya buat sebabnya dia sampai satu tahap dah mengganggu lah, sebab saya tak boleh solat normal. Itu dah mengganggu kita punya normal functional. Kalau setengah tu yang ramai yang remain tak ni, dia just strengthen the muscle semua tu. Selalunya untuk high competitive athlete yang mengalami kecederaan ligament, dia perlu rujuk kepada pakar sport medicine yang dia juga orthopedic surgeon untuk minta pandangan lah sama ada dia boleh sustain dengan kecederaan yang ada untuk terus bermain. Kebanyakannya melalui proses operation, tapi macam saya katalah, pengalaman saya ada sekarang punya evidence, ada macam debate juga, kalau atlet tu masih lagi boleh perform, tidak mengganggu dia punya functional semua tu, selalunya dia buat konservatif, maknanya dia melalui proses rehab lah, dan dia bermain dan dia buat injury prevention. Dia tidak melalui operation, tapi itu benda yang perlu ada macam konsensus bersama dengan doktor, fizio, atlet untuk dapat satu keputusan yang terbaik. Okay, alright. And then muscle strain, okay, dislocation selalunya bahu lah. Untuk ini kita just pergi dislocation, dia boleh dia memang kalau kadang-kadang paling senang sendi yang berlaku dislocation ialah bahu, dan juga bahu dengan apa? Yang senang dislocate? Sendi bahu lah yang selalunya. Yang lain jarang. Pengalaman saya pernah ni bahu lah, kebanyakannya memang bahu lah. Ramai juga atlet yang masih bermain dalam keadaan pernah ada dislocation. Selalunya kalau dah dislocate 3 kali dalam dia punya career tu, akan ada nampak masalah. Kalau first time dia buat betul-betul rehab, dia betul-betul secure rehab dia, selalunya atlet tu boleh continue. Tapi kalau macam ada 2 kali, 3 kali, selalunya dia akan go for operation lah. Okay. Di fracture lah. Okay. Fracture ni antara benda yang selalu berlaku ialah yang atlet tak nampak. Clearly kita nampak fracture yang betul-betul patah tu kan. Tapi ada fracture yang disebabkan impact of training. Kita panggil hairline fracture. Kalau ini patella tendon bukan ini saya tunjuk. Kalau ni ialah contoh tulang. Okay. Hairline fracture tu dia hanya ada satu line je. Kalau melalui x-ray tu dia ada satu line je. Kadang-kadang tak menyebabkan perubahan any function pun pada atlet tu. Tapi bila kita buat fizio,
tidak berlaku, atlet tu sentiasa ada rasa sakit. Benda-benda ni yang selalunya kita akan refer balik kepada doktor untuk recheck. So selalunya paling common ialah apabila atlet tu dia ada ankle sprain, okay, high velocity ankle sprain, selalunya akan doktor akan buat x-ray. Sebab kita nak tengok sama ada berlakunya hairline fracture ataupun avulsion fracture ni yang kita tak nampak. Sebab bila dia lalui proses fisioterapi, dia akan mengambil masa yang lama dan tak baik-baik. Itu benda yang selalu kita query lah kalau memang tak baik-baik. Okay. Dan satu lagi fracture yang saya pernah berlaku ada satu kali tu, rakan saya dia pass over case lah sebab masa tu hockey player. Rakan saya pass over patient tu sebabnya pasukan tu ada back to back game lah. So atlet tu dia simple je, dia fracture pada dia punya jari je. Masa saya take over dia tu, dia ada dah 2 minggu jari dia tak boleh bengkok, dia tak boleh bend. So saya macam query lah, kalau saya buat dan saya try buat, kalau physio kan kita try buat joint mop tu, saya rasa satu anfield yang saya tak boleh pergi. So saya minta, masa tu dah 2 minggu, saya minta untuk atlet tu di refer, saya hantar balik kat doktor masa tu. Saya cakap, doktor saya rasa something is wrong dengan atlet ni sebabnya kalau dia setakat sprain dia punya ligament, fingers ligament ni, dia sepatutnya dia boleh bengkok, gradually dia boleh bengkok. Tapi kalau tak boleh bengkok dah 2 minggu tu, bila kita refer balik, dia x-ray balik, rupanya dia ada avulsion fracture pada jari tu yang menyebabkan tak boleh ni. So untuk kes-kes macam ni kita tak boleh buat konservatif, kita kena refer pergi ke orthopedic surgeon dan dia akan buat operation untuk masukkan care wire, barulah atlet tu boleh bermain. Okay, imagine kalau kita tak tahu, kita keep on buat conservative treatment dan kita tak baik-baik. So dengan kita buat intervention awal, kita recheck. Padahal atlet ni masa dia kena tu memang nampak lah bengkak besar semua tu, dia dah buat x-ray, masa tu dia injured kat luar negara. Dia dah buat x-ray tak nampak. So sometimes x-ray ni dia tak nampak pada in the beginning of acute injury. Dia akan nampak apabila dah beberapa hari selepas tu. So kadang-kadang macam kes tu bila dah saya buat tak boleh nak try bengkok dan saya akan lupa. Okay, tu antara ni lah. Okay, heat stroke ni kita tahu kan disebabkan oleh cuaca, okay, panas, tak cukup air, ada banyak faktor lah. Okay, alright, dan hypothermia ni also sebab cuaca sejuk, kan. Alright, ni tadi saya dah cover. Okay, ada banyak tadi dalam video tadi you all boleh nampak lah clearly fracture yang memang dekat area tibia. Itu memang alhamdulillah lah sepanjang 20 tahun saya career ni tak pernah lagi saya dapat tu. But you can imagine kan kalau kita kat tepi sideline tu berlaku kecederaan macam tu kan, memang it's not easy tau sebenarnya. Saya ada banyak pengalaman yang bila saya lari masuk padang kan, saya lari masuk padang, ada beberapa benda masalah bila ni kan, ialah satu kita lari dah penat dah lari masuk dalam tu kan. Sampai kat dalam padang tu kita nak tenteramkan atlet yang cedera tu, yang menangis, yang menjerit, meraung pun ada. Benda tu benda-benda yang pengalaman kerja kan, bila kita macam you tengok video tu kan. So this is antara kecederaan-kecederaan lah, kapsul sendi koyak, jadi macam kita panggil meniscus tear. Kalau ni kan ada meniscus tear, okay. Dia boleh menyebabkan daripada banyak jenis-jenis kecederaan. Kecederaan dalam abdomen ni, abdomen ni maksudnya kat perut, kadang-kadang akibat high impact hentakan. So benda-benda ni yang memang sebenarnya kalau memang tu kita kena rule out banyak benda lah. So far saya tak pernah experience kecederaan abdomen ni. Awak je lah benda tu. Antara sukan yang senang berlaku kecederaan ni macam direct hit less than 5 yard hockey. Dan bila dia hit tu kena dekat bahagian abdomen ke, tu benda kita kena suspect berlakunya high impact yang boleh menyebabkan bleeding internally, internal organ. Tu benda-benda yang kita ni lah. Okay. Concussion, recently kan banyak pasal concussion. Adakah anda semua aware tentang concussion? Tahu tak concussion tu apa? Brain concussion. Pernah tengok? Pernah ni dalam video tadi ada satu. Dia simple je, dia naik 2 orang dan dia laku hentakan kepala. Kadang-kadang concussion ni dia tak nampak tau, dia tak ada bleeding kat luar ke apa ke, tapi kesan dia tu berpanjangan. Okay. Untuk saya explain mengenai ini, saya pernah ikut dalam satu tournament, saya ikut ice hockey. Masa tu saya cover women's ice hockey. Saya sangat surprise yang
atlet masih bermain dalam keadaan dia sebenarnya mempunyai concussion. Kiranya masa saya tu, dia dah ada alami concussion yang saya tak pasti. Bila saya tanya history tu dah 3 kali sebenarnya. Tapi dalam tempoh 3 kali tu dia tidak mendapatkan rawatan yang proper lah. Sehingga kan yang kali ketiga saya pergi tu, apabila berlakunya concussion, tak tahu dia punya macam mana dia kena concussion tu, dia injured dalam you all pernah tengok ice hockey kan? Apa yang berlaku, dia berlanggar, dia jatuh dan dia stay pada satu position, lambat bangun. Lepas tu bila dia bangun, dia dah balik, saya buat check, kadang-kadang kita tak nampak tau, even saya buat screening kan, nampak macam dia okey. Lama tu, after dia masuk balik main tu, nak berhenti break for the second half tu, instead of dia pergi dekat kita punya bench area, dia pergi dekat opponent punya bench area. Dia confused. Selepas daripada tu, saya tarik dia dan saya stop dia from playing. Masa tu kita dekat Thailand, dia tak main masa tu. Okay? Dan saya buat ni, saya memang tak bagi ni, dia tak boleh dalam tempoh tu, dia tak boleh kena cahaya, dia tak boleh tengok macam screen ni, tak boleh. Dia memang tidur bilik dia gelap dan dia rehat sahaja. Sampailah balik ke Malaysia, tapi saya beritahu dengan dia lah, tolonglah pergi jumpa doktor sebab macam something memang kena dapatkan rawatan. So dia balik Malaysia pun dia tak pergi juga. Kebanyakan atlet ni dia takkan pergi selagi betul-betul yang dia rasa macam dia perlu pergi. Satu hari dia call saya, dia kata dia minta saya bantuan untuk refer ke mana yang dia perlu pergilah. Sebabnya dia keluar, dia bawa handbag. Dan dia pergi minum kedai kopi. Dia punya bag tu, dia balik, dia tinggalkan handbag dia tu, dia ambil kunci kereta dia balik. Itu antara kesan-kesan long term untuk atlet tu. Lepas tu dia kata something is wrong lah, dia pergi check. You know what happened bila dia pergi ni, saya referkan dia kepada satu doktor dekat UM, doktor sport medicine masa tu buat check apa semua-semua, refer ke daripada neuro specialist. Dan rupa-rupanya di dalam dia punya brain tu dah ada scarring yang besar, dipanggil dia punya brain damage tau. Benda ni tidak akan pulih tau. Kesan daripada beberapa kali dia kena concussion yang tidak dirawat secara baik dan menyebabkan dia punya bahagian part of the brain tu dia dah jadi macam scarring, dan kesan jangka panjang dia ialah dia memang antara potensi-potensi yang boleh kita panggil jadi pelupa. In long term saya tak pasti, tapi you guess umur atlet tu berapa? Umur atlet tu baru 30 tahun. So memang dia jalani rehab untuk settlekan masalah dia selama 3 tahun. Baru dia cuba untuk return sebab dia sangat high passion dengan sukan tu. Saya pergi tournament, the next tournament tu saya pergi juga dengan dia. Saya dah nampak dah beberapa benda kesan jangka panjang dia tu. Antara dia ialah selepas dia bermain, dia akan pegang dia punya neck. Walaupun dia dah dapat clearance daripada doktor, itu kesan yang dia ni. Dia akan pegang neck, rasa macam tak selesa. Kan? Yang paling lucu sekali ialah bila kita balik daripada, masa tu kita pergi Doha. Kita nak balik tu, dia ada 2 baju yang dia gantung. Dia nak angkat 2 baju tu tapi dia angkat satu baju tu. Satu baju tu lagi dia tinggal. So maknanya tu antara benda-benda yang akan berlaku, saya rasa berpanjangan lah untuk dia. Itu masalah dia. Concussion, okay? Alright. Impact daripada pertembungan, okay? Direct dengan indirect. Okay, saya nak tanya, sukan bola jaring, kita panggil non-contact sport, betul? Okay. But do you think sukan tu ada contact sport ke tak? Bola jaring kan kita panggil non-contact sport kan? Siapa yang main bola jaring, biasa keluar lebam-lebam semua ada. Sebabnya dalam baju tak nampak. Kena siku, kena ni. Memang dari segi rules tak boleh ni angkat jarak 3 kaki daripada ni semua. Tapi bila kita bermain tu banyak trik yang berlaku lah. Dia still banyak sebenarnya kecederaan netball ni memang banyak. Ramai atlet yang ACL, cartilage injury because of impact. Okay. Alright. Okay. Kita sekarang ni bagusnya semua yang hadir pada hari ini dengan pengetahuan yang ada tu, kita nak lahirkan lebih ramai next generation, the second Chong Wei,
hopefully Lazy Jia ni can performing well, up and coming. Tapi kita bukan hanya nak pada satu sukan, kita nak ada banyak sukan. That's why importantnya untuk semua siapa yang involved in sports, di level-level cikgu apa semua tu untuk mempunyai pengetahuan asas yang boleh secure bakat-bakat awal ni. Sebab apa yang berlaku apabila sampai ke level senior, masa tu dah banyak dah kecederaan. Ada yang kecederaan serius. So melalui screening yang kita buat, bila kita buat medical check up ni, macam-macam kecederaan yang kita kata dia ramai yang bermain dalam keadaan diinjek, tapi yang dia tak boleh pergi jauh. So hopefully di level-level grassroots lah, bukan hopefully semua orang yang mempunyai dengan ada level sport science level 1 ni, ada pengetahuan tentang coaching, dapat boleh apa ni approve ke decline ni? Okay. Alamak, apa yang saya buat ni? Okay. Alright. As a jurulatih, okay, kita nak pastikan, macam saya cakap tadi lah, kita nak ada lebih ramai ni. Kecederaan ni, kalau kita carry daripada young age sampai ke ni, dia akan memberi kesan. Paling simple kita panggil, kita nak kalau boleh semua dirawat dengan baik di level ni lah, peringkat-peringkat bawah. Saya pernah pergi satu tournament, saya tengok kan, atlet macam apa nama, young kids. Tahu tak dekat Australia tu bola jaring, umur 4 tahun macam tu dah main dah. 4 tahun, 5 tahun. So bila dia injured kan, dia tahu ambil ais, bubuk ais. Itu kita cerita macam pada umur macam tu sangat amazing lah kan. Untuk kat kita ni 4 tahun zaman sekarang ni semua main game dah kan. Tak ada main kat luar kan. Tapi saya tengok benda tu. Bila dia kecedera tu dia ambil ais, dia tahu. Maknanya dia tahu di level-level yang age lagi tu dah didedahkan dengan basic sport injury. Kalau you sakit, you ambil ais, you aiskan. So those are the thing yang kita nak cuba sampaikan lah. Okay. So as a coach, dengan pengetahuan yang you ada ni, kita nak pastikan kalau memang atlet injured, atlet tidak dimainkan. Okay, beri masa untuk dia rehat. Kalau memang injured, bagi bantuan awal, how to treat dia. Dan kemudian baru refer kepada yang lebih pakar. Okay, right? Okay, ni antara tindakan jurulatih lah. You should know, untuk tujuan dia lah kenapa perlu tahu, nak kurangkan kecederaan, okay. Nak elakkan daripada hazard dan ancaman ni. Okay, memberi kesedaran kepada langkah keselamatan. Okay, kalau you all are aware tentang pendedahan yang melalui cara penyampaian yang kita bagi, ilmu yang disampaikan kan, saya rasa tidak akan menjadi masalah. Tapi in reality sebenarnya, macam coach kan dia kena tahu, kena pasti hazard dan ancaman ni. Macam case concussion tu kan, you know what happened masa tournament tu. Saya terpaksa debate dengan pegawai, terpaksa debate dengan coach untuk memastikan atlet tu tidak bermain. You tahu, you can imagine saya seorang dia fisioterapis yang pergi ke tournament tu, and then apa yang berlaku, atlet ni apabila dia pergi bermain tu, dia dah sign macam consent form tau. If anything happen to them, dia tidak akan sue sesiapa. Okay, betul, itu atas tanggungjawab atlet tu, dia mengambil risiko sendiri. Tapi saya sebagai medical personnel, kalau saya dah tahu atlet tu mempunyai masalah concussion yang tidak boleh dimainkan, so saya memang debate lah, saya memang berlawan lah dengan pegawai persatuan masa tu, coaches kan. Sehingga kan saya cakap, okay tak apa, kalau memang atlet nak bermain, coach nak dia main, pegawai nak dia main, pegawai dia, manager dia ke, okay, you all have to sign a consent form. So saya buat satu consent form, okay, you all sign. If anything happen, kalau masa dia bermain, tiba-tiba dia collapse macam cases ni, saya dah ambil satu langkah sebagai ni untuk mengelakkan tindakan undang-undang kepada saya. So saya cerita dari perspektif saya, sama je dengan sesiapa pun, coaches ke, pegawai ke, kalau macam coach nak main tapi manager, you sebagai manager disagree dengan benda tu, you all boleh minta buat satu consent form supaya you all tidak dipertanggungjawabkan. Ini antara benda-benda yang kritikal lah yang saya nampak. Saya dah pernah buat 2 kali. 2 kali yang saya ni satu silat yang mana atlet tu memang semasa separuh akhir dia blackout. Dia blackout sebab dia kena kick above. Kalau silat tak boleh kick lebih pada leher tau. Maksudnya atas ni dia consider fault.
So dia menang walaupun dia blackout masa tu, dia pengsan, dia dapat pergi final sebab opponent tu consider, kita panggil apa? Disqualified lah. Opponent tu disqualified. Selepas pada tournament tu, kita bawa dia pergi, atlet tu pergi ke hospital check semua tu, memang kita panggil buat apa? CT scan semua memang takkan nampak. Concussion jarang nampak benda-benda any changes ke apa ke yang menyebabkan tapi as one dalam medical punya kita panggil guideline of treatment semua tu, even tournament doktor pun tak bagi dia main. Tapi atlet nak main, pegawai persatuan nak main, and a few coaches lagi nak main. Saya suruh dia buat consent form Kalau apa-apa berlaku dia contoh masa tu alhamdulillah lah tak ada apa-apa. Tapi itu antara benda yang kita kena take note lah.